Dia ni, kau cakap kat dia tak faham. Saya faham lah. Bahasa Malaysia. Sekarang ni saya tunduk. Sekarang ni bukan saya Superman, saya tunduk kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Bertegas mengatakan egsos motosikalnya tidak berbunyi bising. Itulah dakwaan seorang lelaki yang mempunyai masalah pendengaran, malah mempunyai kad OKU ketika ditahan polis kerana melakukan pengubahsuaian terhadap egsos motosikalnya. Begitulah antara gelagat penunggang motosikal yang disiasat dalam operasi polis Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman di Lebuh Utara Selatan baru-baru ini. Laporan wartawan Haris Farouk Alex membuka tirai 999 minggu ini. Sepasukan polis dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman baru-baru ini melakukan pemantauan di Lebuh Raya Utara Selatan bagi mengekang aktiviti samsing jalanan. Maklumat awal mendapati beberapa kumpulan bermotosikal melakukan konvoi dari arah Kuala Lumpur menuju Seremban Negeri Sembilan. Rentetan itu, 4 suspek yang dipercayai melakukan aksi berbahaya ala Superman dan memotong kenderaan lain secara melulu berjaya ditahan. Lagak bahaya yang dilakukan antara kilometer 287.5 sehingga 284 itu berjaya dilihat dengan jelas oleh pasukan risikan dan operasi JSPT Bukit Aman. Tindakan sekumpulan pemuda dari Kuala Lipis Pahang ini memasuki kawasan rehat dan rawat RNR Seremban akhirnya memakan diri apabila berjaya ditahan polis. Lesen tak ada? Baru L. Lesen tak ada? L. L. Tapi tak ambil lagi. Dah habis tadi kan? Hasil pemeriksaan lanjut mendapati pelbagai kesalahan lain yang berkaitan dengan pengubahsuaian motosikal turut dikesan. Malah ada yang sanggup menggunakan nombor pendaftaran berwarna semata-mata ingin mengikut trend semasa. Apa buat nombor plate ni macam ni? Sebab saya ikut dengan peredaran semasa lah. Aksesori. Aksesori. Maksudnya sekarang trend semua orang buat macam ni, colour kuning. Dia ada macam-macam ini. Tapi yang ni Boleh itu kendak sendiri. sendiri. Tapi ni boleh pakai ke ni? Kalau ikut tangga trend memang tak boleh lah. Memang tahulah tak boleh pakai. Tak boleh lah. Tapi pasang juga. Memang Maksudnya- kami dah saya tahu memang saya dah pelanggar undang-undang lah. Awak memang tahu akan langgar undang-undang. Sebab memang dah kecil, nombor kecil lah. Dah warna. Tapi sanggup pakai. Pakai situ. Ni aksesori sajalah. Tapi sanggup kena saman lah. Kalau boleh nak elak-elak lah. Tapi kalau dah kena tak silap. Lelaki berusia 24 tahun ini mengakui dirinya terpengaruh gara-gara melihat rakannya yang mula menunggang secara berbahaya. Jauh juga kan. Tadi masa dekat highway tadi banyak zigzag kan? Tadi dia punya ikut je. Macam mana? Dia tak apply pun dia ikut macam tu je. Ikut je. Tapi duk zigzag lah. Memang setiap minggu macam tu ke? Tak. Oh, Ya, tak. ya. Tapi dengan ada berjaya lah. Tak cuti Pemantauan dan risikan yang melibatkan 2 pegawai dan 22 anggota JSPT ini turut berjaya mengesan penunggang aksi terbang atau lebih dikenali sebagai fly. Sekejap je tuan. Ya. Tengok orang fly tu sekejap je lah. Fly buat. Nah, kenapa tak masuk kan? Jauh. Suka. Seronok lah. Macam suka lah tu. Tapi sekejap je lah macam tak jauh. Pergi mana ni? Pergi ke Port Dickson. Polis. Sementara itu, saki bagi penunggang kumpulan sama berjaya ditahan di Plaza Tol Port Dickson. Dipercayai 6 suspek bersama motosikal yang digunakan untuk membuat aksi berbahaya sedang menunggu ketibaan 4 rakannya tanpa menyedari
mereka telah ditahan lebih awal oleh polis. Kesemua suspek mendakwa kononnya dalam perjalanan ke Port Dickson untuk menginap di sebuah hotel dan cuba menafikan sebarang aksi berbahaya di jalanan. Kenapa nak berlumba? Kenapa nak tunduk, nak ni berlumba tu? Nak cepat sampai? Silap kita orang. Silap kita orang. Kita buat aje. Tahu. Kita nak confirm yang flight. Memang satu main kita ada video korang macam peleset bawa tu saya kata. Kira tunduk tu tunduk cik tapi tapi saya pelan saya tak faham sebab cakap bahasa KL saya kata tengok. Kau cakap kat dia ni. Kau cakap kat dia tak faham. Saya faham lah. Bahasa Malaysia. Sekarang ni saya tunduk sekarang ni bukan saya Superman saya tunduk kat Yalah, kamu tunduk lepas tu kamu bawa macam membahaya betul. Betul lah yang tu kamu betul lah aku. Dia tunduk lah. Tapi bawa membahaya betul. Tapi bukan kata Superman kaki atas. Tahu maksud saya kamu tunduk, kamu zigzag laju betul. Dia laju macam tu ada laju. Tapi kalau kita luas kita sikit macam tu lah cik. Pada saya pada sana ni saya tengok motor bukan kata nak itu pun kira buat ada sana slow aje punya. Buat macam mana? Kalau sana kita tunduk macam tu aje tunduk Fly lah. Ada fly sikit lah. Sikit orang tengok orang. Superman tau. Ada lah sikit. Kejar je lah. Ada lah Superman. Seorang daripada suspek yang ditahan pula disahkan mempunyai masalah pendengaran dan pengubahsuaian egsos yang dibuat gagal mengikut syarat yang ditetapkan. Tak ada bom-bom slow. Kesemua yang ditahan dibawa ke bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Seksyen 42(1) kerana menunggang motosikal secara melulu dan membuat aksi yang membahayakan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Haris Farouk Alex, 999. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, Polis Daerah Klang Selatan mengadakan sekatan jalan raya di beberapa kawasan di Mukim Klang, Selangor. 999 meninjau persiapan dan operasi berkenaan. Saksikan laporan ini. Beberapa sekatan jalan raya SJR diadakan di Mukim Klang sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula tengah malam 9 September lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin, turut meninjau ke beberapa lokasi sekatan diadakan. Antara kawasan yang terlibat, Seri Andalas, Bukit Tinggi dan Bayu Perdana. Operasi sekatan ini dijalankan dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Rela. 999 turut meninjau sekatan jalan raya pada sebelah malam hari berikutnya di kawasan Taman Rakyat Seri Andalas. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, SCP Syamsul Amar Ramli, turut memantau operasi sekatan jalan raya di kawasan ini. Okey bang, BB jalan bang. Selamat malam. Kita di mana bang? 4 lokaliti telah dipilih di peringkat awal ini untuk dilaksanakan sekatan jalan raya. Iaitu lokaliti yang pertama adalah di Bandar Bukit Tinggi yang melibatkan Taman Bayu Perdana dan juga Bukit Tinggi. Lokaliti yang kedua adalah di Taman Seri Andalas dan lokaliti yang ketiga adalah di Bandar Puteri dan lokaliti yang keempat adalah di Taman Suria Pendaman. Jadi bagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di lokaliti yang saya sebutkan tadi, kita adakan sekatan jalan raya di laluan utama keluar masuk ke lokaliti yang saya sebutkan tadi. 999 kemudiannya meninjau operasi di kawasan Bukit Tinggi, iaitu di Jalan Kim Chuan,
satu daripada lokasi sekatan di kawasan ini. Bukit Tinggi, satu daripada lokasi sekatan jalan raya susulan PKPB. Kepadatan penduduk di sini adalah sekitar 7,000 orang. Biasanya waktu sibuk di sini adalah pada waktu pagi ketika orang ramai keluar bekerja, dan pada sebelah petang antara jam 5 petang hingga 10 malam ketika orang ramai pulang dari tempat kerja. Tidak mengira waktu sama ada pada waktu puncak atau sebaliknya, orang ramai yang melalui sekatan akan diperiksa bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Secara puratanya, hasil pemantauan saya dan juga pasukan saya yang bertugas bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia dan juga dibantu oleh rela di sekatan jalan raya, dan juga saya ada satu pasukan yang memantau dan juga membuat hebahan di dalam kawasan lokaliti tersebut. Sekat ini secara puratanya masyarakat setempat, terutamanya masyarakat yang berada di lokaliti yang disebutkan tadi, mematuhi dan faham dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dan penduduk ataupun orang awam di kawasan lokaliti tadi memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan perintah kawalan bersyarat yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih rakyat Kelang. Bermula jam 4 petang Ahad lalu, 2 lagi sekatan jalan raya diadakan di Mukim Kelang, membabitkan kawasan Taman Sentosa dan Jalan Sungai Udang, Kampung Delek. Saya memohon kerjasama penuh daripada masyarakat Kelang agar patuh kepada Standard Operating Procedure, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Terkini, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dilaksanakan di seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula tengah malam ini hingga 27 Oktober. Ya, barang kau beli kat mana? Bila beli? Ha? Bila kau beli barang? Dah seminggu lah. Minggu kau beli? Berapa harga kau beli? Ha? Berapa harga? 30. 30. 3 hari lepas. Beli kat mana? Atas desakan untuk melepaskan ketagihan, seorang bapa tergamak menghisap dadah di sebelah anaknya sendiri yang baru berusia 1 tahun. Lelaki berkenaan dikesan polis bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Petaling Jaya Selangor yang menjalankan serbuan ke atas sebuah rumah pangsa yang dijadikan sarang penagihan. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Berapa lama dah hisap? Baru tak sampai setahun lagi. Pot atau sarang dadah di rumah pangsa. Itulah sasaran operasi polis bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Petaling Jaya baru-baru ini. Eksport lah. Kalau ada tanggapan ke apa, mungkin eksport. Operasi sarang khas dijalankan dengan kekuatan 5 pegawai dan 35 anggota diketuai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah ASP Sukri Ahmad. Menerusi laporan orang awam, rumah pangsa di sekitar Lembah Subang, Kelana Jaya ini dipercayai menjadi sarang penagihan dadah. Bermula jam 9 malam, serbuan dilakukan di setiap rumah yang telah dikenal pasti. Kehadiran kami ternyata tidak disedari oleh 3 sekeluarga, termasuk 2 wanita kerana sedang hayal menagih dadah jenis syabu. Lelaki berusia 30-an ini mengakui baru sahaja membeli dadah dengan harga RM30. Ni barang kau beli kat mana? Bila beli? Ha? Bila kau beli barang? Dah seminggu lah. Minggu kau beli? Berapa harga kau beli? Ha? Berapa harga? 30. 30. 3 hari lepas. Beli kat mana? Ha? Beli kat mana? Kat Kampung Medan belakang ni. Kampung Medan? Ha. Kampung Melayu? Ha. Boleh tunjuk rumah dia? Rumah dah kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Habis biasa kau beli isak bila? Malam juga? Kadang Pagi? Hari-hari isak? ada lah, hari-hari tak beli betul bang. Koyak. Satu paket tu berapa dia boleh isak?
Ha? Satu paket tu tadi, berapa kali boleh hisap? Tengok 4 kali, 5 kali. 4 kali, 5 kali. Meskipun si penagih ini pernah ditahan atas kesalahan penyalahgunaan dadah, namun sifat kesedaran ternyata masih belum terbuka untuk dirinya. Berapa lama dah hisap? Berapa tahun dah kau hisap ni? Baru tak sampai setahun lagi. Berapa kali kau tangkap? Baru sekali. Sekali? Ni first time? Tak, baru sekali dah lepas hari balik Ni kali kedua lah? Ni kali kedua? Ya? Dia sama lah. Desakan ketagihan mendorong seorang bapa tergamak melepaskan diannya bersebelahan si anak yang baru sahaja berusia 1 tahun. Itu tindakan yang dilakukannya sebelum dia diberkas pihak polis. Ketika disoal, dia memberi alasan mengambil dadah kononnya ingin menjana kekuatan diri ketika bekerja. Berapa lama dah hisap heroin? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Beli kat mana? Pantai Dalam. Pantai Dalam. Satu paket berapa kau beli? Satu paket RM25. RM25. Kontrol badan supaya boleh bekerja. Sebab saya kerja seorang. Okey. Buat kerja payah seorang. Okey. Untuk tenaga lebih supaya aku ambil loan. Benda ni boleh bagi tenaga yang lebih. Ya. Tak rehat. Sehari gaji berapa, Pak? Sehari RM30. Kadang-kadang boleh cecah sampai RM56. Sehari RM30, RM90. Sehari ambil barang? Pagi 15, petang 15. RM30? Ya. Satu paket lah tu, RM52 tu. Hisap pun dah pandai. Kadang-kadang tunggu dia orang tidur. Orang tidur. Last bila hisap ni last ni? Tengah hisap tadi. Tengah hisap? Tengah hisap tadi, time anak tidur. Tengah hisap? 4 hisap tak? Dapat separuh. Dah seorang lah? Hasil sebuah daripada bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Petaling Jaya menemukan di bahagian tingkat 3 ini sahaja berjaya memberkas seramai 5 orang termasuk 2 orang wanita. Dan kesemua mereka ini dipercayai terbabit dalam menghisap dadah jenis syabu. Hasil serbuan selama 9 jam, pihak polis berjaya menahan 32 penagih terdiri daripada 28 lelaki dan 4 wanita. Kesemuanya berumur lingkungan 20 hingga 40 tahun. Polis akan terus melaksanakan pemantauan dalam usaha membersihkan kawasan sarang penagihan dadah di daerah Petaling Jaya. Tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 akan dikenakan ke atas mereka yang terbabit dalam kegiatan penagihan ini. Operasi tamat jam 6 petang. Haziq Hamid, 999. Bekalan elektrik dipotong. Tenaga Nasional Berhad TNB dengan kerjasama Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya dan Jabatan Siasatan Jenayah D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang mengambil tindakan memotong bekalan elektrik di sebuah premis perjudian di Teluk Kumbar dan Bali Pulau. Operasi pemotongan bekalan elektrik ini adalah tindakan susulan daripada Operasi Dadu, Ops Dadu, bagi membantras kegiatan judi haram rumah terbuka dan menggunakan premis untuk dijadikan pusat judi haram secara dalam talian. Tindakan dilakukan di bawah Seksyen 21A-1 Akta Rumah Judi Terbuka. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintenden A.A. Anbal Lagan, pemotongan bekalan elektrik di premis terbabit adalah sebagai peringatan supaya tidak sewenang-wenangnya menggunakan premis seperti premis snooker ini untuk dijadikan pusat perjudian haram. Jalan Sungai Burong, Balik Pulau. Premis ini juga didapati terbabit dalam menjalankan aktiviti perjudian haram. Susulan itu,
Polis bersama TNB bertindak memotong bekalan elektrik di premis ini bagi memastikan aktiviti perjudian tidak akan berlaku lagi. Jadi saya selaku Ketua Polis Daerah di Barat Daya ini mengalu-alukanlah kerjasama semua ahli masyarakat sekiranya ada maklumat-maklumat aktiviti-aktiviti perjudian untuk salurkan terus kepada pihak IPD Barat Daya ataupun kepada mana-mana balai polis termasuklah di IPK di peringkat kontijen. Jadi kita akan membanteras habis-habisan aktiviti perjudian di mana-mana lokasi di Malaysia dan termasuklah di kawasan IPD Barat Daya ini. Selain daripada Akta Rumah Judi Terbuka, untuk membasmi aktiviti perjudian ini, kita juga mengguna pakai peruntukan di bawah Amlak FWA. Okey, di mana kita bertindak untuk mengesan harta-harta kepada pengaju-pengaju perjudian dan kita ambil tindakan untuk sita dan juga mungkin akan dilucutkan hak. Selain pada itu, Akta Pencegahan Jenayah 1969 juga turut diguna pakai untuk kita mengenal pasti sindiket ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Laporan Sanizar Ayer 999. You balik Myanmar, you masuk Malaysia macam mana? Saya tak tahu ni orangnya adanya tuan perangai cakap. Ha? Pada pertelingkahan, seorang lelaki berusia 52 tahun maut ditikam sahabatnya sendiri. Laporannya oleh wartawan Haziq Hamid dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Kejadian berlaku 8 Oktober lalu. Kira-kira jam 2 petang, pihak ibu pejabat polis daerah Ceras menerima panggilan MERS 999 mengenai kes pembunuhan di kawasan perumahan awam sekitar Ceras, Kuala Lumpur. Mangsa berusia 52 tahun dan bekerja sebagai pengawal keselamatan dipercayai terbaring di hadapan sebuah kedai runcit di aras bawah perumahan awam. Mangsa dipercayai bertengkar dengan beberapa individu sebelum dia ditikam oleh suspek menggunakan objek tajam. Di sinilah kawasan di mana pihak polis menemukan sekujur tubuh mayat dan dipercayai polis juga menemukan senjata tajam yang digunakan ketika kejadian dan kejadian ini turut disaksikan oleh orang awam. Bertindak atas maklumat, polis berjaya menahan suspek di kawasan perumahan awam tidak jauh dari tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Muhsin Muhammad Zon, suspek berusia 41 tahun mempunyai 2 rekod jenayah lampau iaitu kes curi dan ugutan jenayah serta 7 rekod penyalahgunaan dadah. Lebih kurang jam 8 malam. Kalau pukul 2 petang hingga 8 malam lebih kurang 6 jam. 6 jam selepas itu lebih kurang 8 malam. Alhamdulillah tim bahagian siasatan jenayah kita berjaya menahan suspek di kawasan ini juga. So suspek telah dimasukkan ke lokap Balai Polis Bukit Jalil dan kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesahan kerana membunuh dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Suspek kini ditahan reman selama 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Haziq Hamid 999. Empat lelaki tempatan ditahan polis kerana memiliki sepucuk pistol tiruan di hadapan sebuah resort di Pantai Teluk Lipat 9 Oktober lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah, kesemua suspek ditahan dalam sebuah kereta kira-kira jam 9 pagi.
Kes disiasat mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36-1 Akta Senjata Api 1960. Di Johor Bahru, Johor, polis menahan seorang remaja wanita pemandu sebuah kereta yang terbabit dalam kemalangan dengan kenderaan lain sehingga menyebabkan seorang lelaki meninggal dunia pada 10 Oktober lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fazli Muhammad Zain, saringan awal air kencing mendapati pemandu wanita itu positif dadah. Tular video berdurasi 37 saat menunjukkan kereta dipandu wanita berusia 23 tahun itu merempuh kereta dinaiki mangsa yang sedang berhenti di lampu isyarat menyebabkan kedua-duanya terbalik. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-A Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu menyebabkan kematian kerana memandu dengan melulu atau membahayakan. Polis menahan 42 individu kerana tidak mematuhi Prosedur Operasi Standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ketika meraikan sambutan hari jadi di Batu Feringgi, Pulau Pinang 10 Oktober lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santong, mereka yang ditahan terdiri daripada 34 lelaki dan 8 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati 4 daripada mereka positif dadah manakala 17 mempunyai rekod dadah dan jenayah lampau. Menyimbah air minuman terhadap jurutol. Itulah tindakan susulan seorang lelaki berusia 30-an apabila dimaklumkan lorong tol yang dilaluinya kira-kira 2 jam sebelum itu tidak menerima sebarang urusan taman nilai kad Prabaya. Tidak berpuas hati dengan penjelasan jurutol itu, dia kemudian datang semula ke lorong tol yang sama kira-kira jam 9.05 pagi di mana dia terus menyimbah air minuman yang dibawanya terhadap jurutol terbabit. Kejadian 5 Oktober itu berlaku di Plaza Tol Lebuhraya Shah Alam dari Puchong menuju ke USJ dan mendapat lebih 100,000 tontonan. Ketika pertembungan pertama, dia dimaklumkan mangsa bahawa taman nilai kad hanya boleh dilakukan di lorong tol yang lain dikhususkan untuk urusan terbabit. Suspek mempertikai kad penjelasan mangsa sebelum beredar di tempat kejadian. Namun, dia datang semula ke lorong tol yang sama tempat mangsa bertugas untuk memarahinya sebelum bertindak menyimbah air minuman terhadap jurutol terbabit. Sebagai seorang pemandu, apakah perasaan melihat seseorang itu dilakukan disimbah air seperti cara itu? Sebagai pemandu, dia kena lebih bersabarlah dalam apa saja situasi. Sebab kalau dia tak boleh kawal perasaan dia, mungkin dekat atas jalan pun lagi dia tak boleh kawal perasaan, boleh menyebabkan bahaya kepada orang lain jugalah. Sebagai seorang pemandu kan, apakah tanggungjawab kita sebenarnya apabila kita bercakap berkenaan tambah nilai kad Prabaya ni? Kita sebagai pemandu ni, kita dah tahulah kita punya tambah nilai, maksudnya top up dalam kad tu berapa, cukup ke tak cukup untuk kita pergi ke destinasi yang kita nak pergi itulah. Kalau kita rasa tak cukup, kita ambil tindakan yang di stesen minyak apa semua, top up situ lah. Sepatutnya tak perlulah diperbesarkan lah, sebab kita harus memohon maaf lah pada pihak, sebab mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi lah. Dan kita jangan lupa yang Malaysia ni ada undang-undang dan kita harus patuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Viral 999 bertemu Dr. Shazli Izzat Ghazali, Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia untuk mengulas lanjut berkenaan kes ini. Sikap tu sendiri tu adalah personality kita, yang mana dia merupakan salah satu unsur yang penting dalam personality kita. Dia merujuk kepada 3 elemen, iaitu 1 kepercayaan,
Yang kedua, perasaan. Dan yang ketiga, kecenderungan tingkah laku terhadap sesuatu. Penilaian dia terhadap sesuatu objek itu positif, maka positiflah dia. Kalau penilaian terhadap seseorang itu negatif, maka negatif. Dia mempunyai dua ciri, iaitu mempunyai mesti ada objek yang disasarkan. Dan yang kedua, ada penilaian. Kita menilai objek tu baik ataupun tidak. So berdasarkan kepada dua definisi ni tadi, so kita dapat tahu yang kata sikap tu dia boleh jadi positif, yang satu lagi tu bersifat negatif yang lebih kepada tertutup dan berteraskan kepada emosi ataupun pandangan yang negatif. Dia menghasilkan tingkah laku yang negatif, iaitu menyibak air pada mangsa. Bila kita tengok tingkah laku dia berteraskan kepada kepercayaan dia, pemikiran dia yang bersifat mungkin tak setuju ataupun bersifat menolak. Kalau kita menjadi individu yang mempunyai pemikiran yang terbuka, kita akan rasa aman, kita akan rasa tenang, bebas daripada tekanan hidup. Bila elemen-elemen ni ada, sudah tentu kita akan patuh dan hormat kepada persekitaran kita. Dengan cara ini akan menyebabkan kita akan berada dalam keadaan lebih selesa dan aman. Mangsa telah membuat laporan polis pada 11 petang hari yang sama. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Risikin Satiman, susulan laporan itu, pihaknya telah berjaya mengesan dan menahan individu terbabit. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Saya tak jalan aja. Apa you bawa saya bawa ini tadi. Kalau you tak jalan macam mana you boleh ada sini? You jangan bagi arahan. Saya Barangan import menggunakan label asing yang tidak diluluskan. Itulah antara penemuan pemeriksaan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang yang dijalankan ke atas sebuah pusat membeli belah di Bukit Mertajam. Saksikan Ops Sapu bersama wartawan Iman Syafiq Jamaluddin. Sasaran operasi dalam Ops Sapu ini ialah sebuah pusat beli belah di Bukit Mertajam. Operasi dilakukan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang berdasarkan risikan pemeriksaan ditumpukan ke atas restoran yang dikesan mengabaikan kebersihan serta penggunaan label pada bahan import yang tidak diluluskan atau langsung tiada sebarang label. Pemeriksaan kita pada pagi ni kita dapati produk daripada China, daripada Myanmar kita tengok tak ada labeling semua labeling dia tak mematuhi standard kita punya food act atau makanan. Premis ini dikendalikan oleh orang asing sebab semua produk-produk ni adalah daripada negara luar, bukan daripada Malaysia. Lelaki warga tempatan ini mendakwa semua bahan minuman yang ditemui di premis jualannya dibawa masuk oleh pekerjanya. You balik Myanmar, you masuk Malaysia macam mana? Saya tak tahu ni orangnya datangnya tuan-tuan ada cakap. Cakap saya tuan. Yang ni tak boleh masuk Malaysia bang. Sebab ini memang produk Myanmar. Labeling semua salah. Bermakna dia daripada import Myanmar, dia mesti ada nama pengeksport Malaysia. So dia dia masuk daripada Myanmar Malaysia, dia mesti masuk jalan tak betul. Operasi diteruskan ke sebuah lagi restoran yang dipercayai turut dikendalikan oleh warga asing. Hasil pemeriksaan mendapati pengendalian bahan jualan di restoran ini tidak mengikut tata cara yang sempurna. Bila senario yang kita tengok, bila dikendalikan oleh warga asing, walaupun owner adalah orang tempatan, dia punya persekitaran, penyimpanan dia dan dia punya produk untuk yang M produknya dia lain. Okay, pemeriksaan kita dapati mana pekerja menggunakan paper untuk rapid. Bila paper digunakan, dia akan melakukan kelembapan. Bila kelembapan memang tempat pembiakan lipas lah. Kita tengok pun memang lipas banyak lah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Negeri Pulau Pinang mendapati restoran ini mengimport terus barang masakan daripada negara jiran dan tidak mempunyai label yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Selain itu, kita dapat tengok di sini di tempat penyimpanan barang-barang kering banyak lipas dan juga najis tikus di sini.
Premis ini diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 untuk kerja-kerja pembersihan. Lain pula kisahnya di premis ini. Seorang lelaki warga asing memberi alasan permitnya dipegang oleh majikan di Kuala Lumpur. Okey, boleh kita katakan 80% semua produk kita memang bukan lokal. So bermakna premis ni dikenalikan untuk pasaran penduduk-penduduk memang lah. Jadi kawan ni dibuat tak ada. Tanya dia. Mana? Permit mana? Dua lelaki ditahan di bawah Seksyen 4/5 kerana gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri yang sah. Kes dirujuk kepada pihak imigresen untuk tindakan selanjutnya. Dari segi pelbagai kesalahan iaitu dari segi produk makanan, kebanyakan daripada makanan-makanan yang dijual di sini adalah daripada Myanmar. Dari segi bahasa kita tengok adalah bahasa Myanmar dan tidak ada langsung dari segi bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Di mana sebanyak 11 premis telah kita buat pemeriksaan, iaitu 4 kedai makan dan 8 kedai runcit. Dan notis yang telah kita keluarkan sebanyak 16 buah notis, 16 notis dan juga nilai notis yang kita keluarkan sebanyak 45,000 RM. Okey. Kita juga membuat tangkapan pada hari ini iaitu 9 tangkapan, iaitu 7 warga Myanmar, 7 lelaki dan 2 perempuan dan 1 daripada warga Cina tempatan. Kesemua barangan yang dirampas dibawa ke Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah untuk tindakan lanjut. Operasi tamat jam 2 petang. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin, 999. Op tutup Jabatan Pengangkutan Jalan Kuantan, Pahang. Jam 5 petang 2 Oktober, taklimat operasi bermula. Sasaran utama adalah lori yang membawa lebih muatan yang mana ia boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Kemudian tu keempatkan apa kita masuk dalam ada 35 anggota termasuk pegawai terlibat dalam operasi ini yang diketuai Timbalan Pengarah JPJ Negeri, Nazili Kadir. Operasi dijalankan di sekitar Gebeng. Lori ini ditahan kerana membawa gelong yang disyaki lebih muatan. Setelah pemeriksaan lesen memandu dan permit lori, JPJ mengarahkan kenderaan ini ditimbang menggunakan unit timbang mudah alih. Sebuah lori dikesan berhenti di tepi jalan. Dipercayai pemandunya menyedari ada operasi JPJ sedang dijalankan. Ketika pemeriksaan, pemandu lori ini enggan bekerjasama. Lesen ke? Lesen. Lesen dengan permit. Lesen dengan permit lori. Lesen dengan permit lori. Permit ada pada siapa? Tauke lah. Tauke dah mati lama. Saya bawa balik ni, beg ni punya lesen habis. Dia kena ikut saya. Dia pergi ikut. Saya tak jalan lah, Encik. Apa yang bawa saya bawa ni tadi. Kalau you tak jalan, macam mana you boleh ada sini? You jangan bagi arahan. Saya sita ni. Saya ambil ni. Saya ambil. You tak boleh buat lesen lagi, lesen kena batal. Kalau you lawan kita. Kita ambil. Tak lori, ikut saya. Salah lagi. Sama apa ya? You follow je kita. Kita pergi timbang. Banyak alasan bro. Kalau ada susah lah itu. Jangan kita kena susah. Bagaimanapun, dia akhirnya akur akan kesalahan dilakukan dan diarahkan untuk membawa lorinya ke lokasi unit timbang. Lori ini dipercayai membawa muatan yang lebih yang ditetapkan oleh pihak JPJ. Oleh kerana itu, pihak JPJ mengarahkan lori ini untuk ditimbang.
Sepanjang operasi, hampir 15 lori disyaki membawa lebih muatan ditahan. Seterusnya diarahkan melalui proses timbang menggunakan alat timbang mudah alih. Hasilnya, 9 lori diambil tindakan atas kesalahan membawa lebih muatan. Sekiranya berat lori melebihi 35%, tindakan mahkamah boleh dikenakan ke atas pemilik kenderaan terbabit. Yang mana hasil yang kita dapat pada malam ini kebanyakannya adalah melebihi 35%. Ada yang sehingga 68%. Dan pada malam ini kita dapat lebih kurang dalam 15 buah lori dan dipercayai semuanya melebihi had yang dibenarkan. Dan cuma nasihatkan ataupun pandangan saya ataupun saya minta pertolongan juga daripada pemandu-pemandu dan pengusaha lori supaya mematuhi peraturan supaya ia tidak menjadi isu kepada masyarakat dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Itu keselamatan pengguna adalah keutamaan kami. Operasi tamat jam 11 malam. Laporan Sanizar Ayin, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Bersama hentikan wabak COVID-19, elakkan kawasan tumpuan, amalkan penjarakan fizikal, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Dan perhatian kepada penduduk negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Bermula jam 12.30 malam ini, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkuat kuasa di kawasan anda. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa pada.